sekali lagi, mari kita sama-sama menyemak ke dalam diri. Aku ni boleh gembira ke tidak? Aku ni sudah gembira ke tidak? Aku ni belum pernah gembira atau dah hilang gembira? Orang tua nak gelak macam mana? Ya Allah. Okay? Orang tua nak pergi mana nak buat gembira? Gembira bukan pilihan orang, tapi pilihan sendiri. Gembira bukan disebabkan tempat, tapi ialah bagaimana kita di tempat itu. Tempat itu mungkin tidak boleh buat kita gembira kalau kita tidak gembira menerimanya. Pergilah melancung ke mana pun. Okey, Umi pernah dibawa sampai ke sempadan Thailand untuk tengoklah apa-apa yang patut-patut. Tapi rasa takut tak habis. Tempat-tempatnya tidak begitu, tak rasa macam selamat gitu. Sama juga pergi tempat yang sibuk-sibuk sangat. Atau pergi Jakarta, ya Allah, hilang nikmatnya. Kerana macetnya ataupun jamnya jauh lebih besar daripada segala-galanya. Nak pergi makan tapi penat nak sampai ke tempat makan itu, membuatkan kita hilang selera nak makan. Apalagi nak memilih, ya Allah, kedai makanannya ada sebanyak kedai. Nak makan apa? Itu pun masalah juga. Sebab itu sekali lagi ada orang merasa, pergi luar negara itu bahagia. Dah, belum tahu. Orang pergi umrah aja mulanya macam gembira, tapi balik yang tak gembira, masa di sana pun tidak gembira. Ramai sangat orang yang tidak gembira di sana. Allah, letih tu, bawa habis tawah, bawa bersaing. Ya Allah, belum makan lagi. Letih berjalan, pergi shopping pun letih. Sebab dia tidak gembira. Okey, maka sekali lagi mari kita melihat apa itu gembira. Apa itu sebenarnya bergembira? Maka kita kata, masih lagi merujuk pada buku Dr. Aidit Al-Qarni, iaitu La Tahzan, yang mengisahkan makna seni bergembira. Maka dia kata, apa yang dia kata kat Dr. Al-Qarni, Dr. Aidit ialah nikmat terbesar. Apa yang nikmat terbesar dalam hidup? Ada orang, kalau orang miskin kata nikmat terbesarnya harta. Kata dia orang kaya, nikmat terbesarnya dapat menikmati kekayaan. Sebab ramai orang dapat kekayaan tapi tak sempat menikmati. Ataupun tak mahu menikmati. Simpan tengok angka je. Pegang buku tengok angka. Tapi tak gembira pun. Tidak merasakan nikmatnya harta yang dimiliki. Maka apa yang kata nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, pertama ialah nikmat kegembiraan. Kalau hati tidak gembira, letaklah apa pun makanan lazat sekalipun, lazatnya tidak akan terasa. Dan nikmatnya tidak akan masuk, membuat kita merasa, syukur Alhamdulillah. Ini kekuatan. Kadang-kadang kita tanya, mak sedap tak? Okey lah tu. Itu nama tak gembira lah tu. Okay? Nak pergi mana-mana tak apa. Mak nak makan apa, order apa, apa-apalah. Itu tidak gembira lah tu. Sebab itu ke mana pergi, jangan cakap kalau orang tanya nak makan apa, apa-apa. Jangan. Apa-apa tu memeningkan kepala anak-anak, memeningkan kepala orang yang nak jamu kita. Okey, kalau katalah kalau majlis, okey doktor, apa makanan kegemaran? Apa-apa pun tak apa. Apa saja yang kamu boleh sediakan, itulah yang saya gemar. Maknanya jangan kata, bila kata apa-apa itu sampai membuat orang susah hati. Okey? Maka kita kata pertama, nikmat kegembiraan. Boleh gelak tak? Boleh lapang tak? Sebab orang gembira nampak wajahnya. Orang nampak walaupun tak gelak berdekah-dekah. Okay, tengok Mr. Bean kan, ada orang tengok Mr. Bean tu gelak macam nak pecah kepala. Umi tak rasa apa pun tengoknya. Artinya ada orang lawaknya tu lawak yang membantu dia jadi gembira. Tapi ada orang lawak lah macam mana pun. Okay, tengok cerita kartun ke apa ke, atau masa dulu ada cerita kartun apa yang kuat tu, yang makan spinach jadi kuat tu. Kononnya itu mengembirakan. Maka sekali lagi kita kata gembiranya kita dan gembira orang lain tidak sama. Perasaan gembira kita dengan perasaan gembira orang lain tidak sama. Jadi jangan paksakan orang gembira ikut kita. Biar dia sendiri membina rasa gembira itu. Kalau tak gembira, okey. Sebab tu tak ada apa-apa. Okey, pilihan anda. Okey, katalah contoh dia sekali bawa anak-anak pergi ke Pulau Tioman. Okey, anaknya tak boleh berenang. Tapi satu daripada acara yang disusun oleh pihak penganjur ialah pergi snorkeling. Snorkeling maknanya berendam dalam laut, nak tengok ikan, tengok macam-macam. Jadi sudah disediakanlah semua set. Kalau kita ada 10 orang, maka ada 10 set disediakan dalam boat itu, dalam kapal.
So, tanya anak nak pergi ke tak pergi. Kalau tak pergi, rugi. Duduk di bilik, takkan nak mandi kat pantai je. Kita nak pergi tengok laut. Sebab laut, antara laut tercantik di dunia ialah Pulau Tioman. Pulau tercantik. Nanti awak tak dapat nikmat cantiknya pulau ini. Sebab anda tak jalan. Kalau tengok TV, di mana-mana ada TV kan. Contoh. Maka akhirnya ikut. Okay. Mereka ikut. Okay. Takut nak, sebab tak boleh berenang. Tak boleh berenang, maka itu apa yang mereka kata pada orang bot, kata saya tolong ikat tali besar panjang-panjang supaya anak saya boleh masuk dalam air, boleh pakai apa benda alat-alat snorkeling itu dengan berpaut pada tali. Berpaut pada tali, sungguhnya dia nampak juga ikan bawah tu, dia masih sempat juga tengok cantiknya pantainya dan sebagainya, merasa sejuknya air dan sebagainya, berada di tengah-tengah laut yang sangat tenang. Ini kekuatan. Tapi bila daripada tidak gembira tadi, kita tolak sikit-sikit. Sebab Umi kaki renang dululah ni mungkin tak berapa sangat lagi lah. Tapi kalau pergi laut masih sempat berenang. Maka sebab berenang jadi satu kegembiraan buat Umi. Berenang sebab Umi duduknya di tepi sungai. Tepi sungai Perak. Cuma mandinya situ Perak, situ makan di situ, ambil air semua di sungai. Jadi maknanya kita kata bila nampak air, nampak sungai tu bahagia sangat dah. Tapi anak-anak yang duduknya di bandar, duduknya banyak di rumah, terkurung banyak-banyak, makanya tengok air tu alamak. Maka kita tak boleh paksakan. Sebab itu mereka kata nak duduk dalam bot boleh, nak masuk dalam air boleh. Tapi untuk merasakan nikmatnya laut, nampak ikan cantik-cantik, air jernih, itu yang mereka kata tolong buat tali panjang-panjang. Siapa yang takut berenang, tolong turun dalam air, pakai alat itu, alat-alat yang untuk nahan udara, nahan napas tu. Kemudian dia bergayut pada tali dan akhirnya mereka merasa nikmatnya melihat cantik-cantiknya ikan. Contoh. Artinya ada yang kita boleh dorong, ada yang kita boleh bimbing, ada yang tak boleh. Okey, akhirnya dah semua suka nak laut. Esoknya dah pergi lagi, lusanya dah pergi lagi. Tu contoh. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Bergembira boleh dipelajari seninya, boleh dibangunkan rasanya. Sebab itu kita ada kaunseling, ada bimbingan. Apa tujuannya kaunseling? Satu daripada tujuan kaunseling, sebab itu Umi masih mengekalkan klinik kaunseling Umi di rumah setelah bersara. Sama sebelum bersara dulu, Umi adalah pembimbing rakan sekerja ataupun secara ringkasnya kaunselor kepada pekerja. Jadi kaunselor pada pekerja memaknanya nak membantu pekerja-pekerja supaya dia boleh gembira bekerja, senang hati bekerja. Jadi maknanya pergi menghadiri kaunseling ataupun pergi mendapatkan khidmat nasihat adalah satu proses untuk membolehkan orang itu merasa lega, merasa lapang, akhirnya merasa tenang dan maka dia boleh bergembira. Ini kekuatan. Sebab itu kita kata Umi masih mengekalkan ke klinik kaunseling Umi di rumah, sebab Umi dah extend sikit. Rumah adalah ruang. Jadi siapa yang rasanya berminat, rasa dah hilang nak gelak, dah tak boleh gelak, tak nak gelak, dah habis nangis, kalau ingin pertolongan, bolehlah telefon Umi dan boleh datang buat bertemu janji, insya-Allah. Kerana kalau ini tidak diselesaikan, anda sudah hilang satu nikmat yang namanya gembira. Doktor, saya dah simpan masalah ni, saya sudah mengalami masalah ini 20 tahun, tak ada tempat saya nak cerita. Aduh, dengan sedih, dengan sendu sendannya. Okay. Saya ni dah menderita sejak saya anak dara, dah menderita sejak awal perkahwinan. Saya sudah menderita simpan masalah ni bertahun-tahun. Ini contoh-contoh luahan-luahan perasaan. Sebab itu Umi tak lepaskan klien yang datang berkaunseling, kalau datangnya sedih, datangnya nangis, datangnya berat, selagi dia tak boleh senyum, tak boleh ketawa, tak ringan, Umi tak bagi dia balik. Tanda sesi itu berjaya apabila datangnya tadi berat, tapi lepas itu ringan. Allah, kalau kita kata kalau hidang air dia dah boleh minum, kalau hidang kuih dia dah boleh makan. Kerana selagi dia berat, air pun dia tak boleh minum, makanan lagi tak boleh telan. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Macam mana penting, kenapa orang yang tidak gembira itu perlu dibantu? Kerana nak bagi dia gembira itu sangat penting. Okey? Jadi kita kata tadi, apa nikmat terbesar, antara nikmat-nikmat terbesar yang ada Allah bagi dalam hidup, pertama ialah adanya kesempatan bergembira. Kedua, adanya ketenteraman, ya Allah. Okay. Dan yang ketiga kita kata adanya ketenangan hati.
Bila kata tenang, apa maksudnya tenang? Tenang maknanya kita tidak tergopoh gapah. Kalau kita tenang bercakap, cakapnya teratur, tersusun. Kalau kita tenang makan, makannya tenteram, ngongang. Tak cekik, tak ada kena tulang, tak ada sangkut kat gigi. Okey. Kalau minumnya tenteram, tak ada tak. Itu tak tenteram dah namanya tu. Sebab itu kita kata nak buat apa pun. Kalau kita dalam keadaan terburu-buru, dalam keadaan kelang kabut, itu tandanya kita tidak bersama Allah. Kita sudah bersama iblis atau bersama syaitan. Sebab syaitan memang suka nak kita kelang kabut. Siapa yang jalannya, kalau dia berjalan kaki, jalannya kelang kabut, itu dia sedang berjalan dengan iblis. Dia sedang berjalan dengan syaitan. Orang yang berjalan dengan Allah dan dia bimbing oleh malaikat, jalannya tenteram. Sebab itu orang kata cara jalan kita boleh nampak apa dalam kepalanya. Kalau kita lihat interview ataupun apa sahaja temu duga, pekerjaan apa pun, biasanya panel penemu duga dengan ahli yang ditemu duga jaraknya jauh. Paling sikit dalam, apa kita kata, 1,5 meter. Kenapa? Kerana penemu duga akan nampak kita dari kepala sampai kaki. Nampak kasut kita, nampak baju kita, nampak cara duduk kita, nampak cara bercakap kita. Kenapa jaraknya jauh? Kenapa tak letak di tepi meja dia saja? Contohnya, kerana dia nak melihat penampilan. Kita kena berdiri, kena berjalan, sila ambil tempat, sila menunggu. Ini semua proses untuk melihat. Sebab itu kita kata interview memang kita kata rasa apa? Rasa stres, rasa takut, rasa macam-macam. Okay? Siapa yang boleh menghadiri interview dengan tenang, maka soalan-soalannya dapat dijawab dengan tenang. Siapa yang menghadirinya dengan rasa takut, dengan rasa terbeban, dengan rasa susah, dengan rasa takut tak boleh jawab, maka mukanya keras. Mukanya keras artinya perasaannya tidak tenang. Jadi kalau kita tak tenang, memang setan masuk. Okay, sebab itu kita jadi panik, kita jadi berpeluh-peluh, kita jadi tak boleh bercakap, kita jadi, apa orang kata, lost word. Okay, jadi sekali lagi, kegembiraan, sekali lagi, antara benda-benda yang paling mahal dalam hidup tadi ialah kegembiraan, satu. Kedua, apa tadi? Ketenteraman, okey, ketenteraman dari bunyi bising, ketenteraman dari gangguan, ketenteraman tak banyak sangat halangan-halangan, ketenteraman sebab tenteram telinga satu, tenteram mata satu, tenteram bibir satu, tenteram hati satu, tenteram tubuh satu. Okey, kalau kita baring, katilnya dah hilang spring, kita kata, atau springnya dah putus-putus, dah sakit-sakit, hilang tenteramnya. Okey, maknanya sekali lagi saat paling mahal. Sebab itu kata jangan berkira untuk invest ataupun untuk melabur, untuk tilam. Kerana tilam sangat penting. Pertama, nak yang selesa. Kerana tilam yang selesa akan memberikan ketenangan ketika kita tidur dan berehat. Saat paling mahal untuk kita ialah ketika kita tidur. Sebab itu kita kata tidur yang tenteram, tidur yang nyaman, tidur yang baik menjamin satu daripada sebab untuk seorang itu bangun dengan keadaan ceria. Dalam keadaan syukurnya besar, dalam keadaan dia mampu untuk bangun pukul 4 pagi, dia mampu untuk solat tahajud, dia mampu untuk zikir sampai subuh. Tapi ada yang kiok pula selepas subuh, nak tahan balik. Aduh, macam tu. Jadi, balik kita datang daripada ketenteraman. 3 benda yang kita ni ingat. Pertama, kita nak ada apa yang dia kata namanya gembira. Gembira artinya bukan membuat aktiviti yang orang lain gembira, kita tak gembira. Kegembiraan kita ialah bergantung pada aktiviti pilihan aktiviti kita. Bukan bermakna katalah pengalaman Umi bersama anak-anak, kalau pergi katalah di Shah Alam ini ada tasik, ada tempat rekreasi di sekeliling tasik itu. Okay? Ada macam-macam mainan lah, ada macam-macam exercise dan sebagainya. Datang dengan cucu dari umur 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Okay? Mereka punya kegembiraan masing-masing. Okay? Ada yang manjat, ada yang buai, ada yang bermain bola dan macam-macam. Ada yang makan, ada yang macam-macam. Tapi pada Umi, contohnya lah, pada Umi,
Apa kegembiraannya berada di tempat rekreasi? Okey, sebab ada tasik, dapat duduk dengan tenteram, tengok air dengan tenteram, ada angin sepoi-sepoi bahasa, kita rasa ya Allah, dan duduk di bawah pokok rendang yang redup-redupnya di celah-celah panas sikit-sikit itu merupakan satu nikmat yang sangat mahal. Sebab itu bila cucu kata, opah tak jalan-jalan ke, opah tak begini, tak begitu ke, nanti kan opah buat. Tu yang pertama, gembira. Dah puas duduk, ada masa duduk tu zikirlah, dan puas memerhati. Kita melihat kerenah sebagai kaunselor, sebagai motivator, melihat kerenah manusia melayan anak-anak. Ada anak yang terbiar, ada anak yang diangkat sangat, ada yang manja sangat, ada yang garang sangat, ada yang terjatuh bangun, dia tak peduli dengan anaknya, ada yang macam-macam. Kita dapat membaca 1001 kerenah karakter manusia, mak dan ayah yang bawa anak. Okey, ada yang garang sangat, ada yang lembut sangat, ada yang biar langsung. Ada yang nangis, nak belon lah, nak itulah, nak bubble lah, nak apa. Tak dilayan oleh mak ayahnya. Okey, maka pada Umi pergi ke tempat-tempat begitu, rasa nikmatnya seperti dapat membaca buku. Okey, bawa lah sikit buku, tak pedulilah kayu rendah ke, tapi kita rasa suasana itu suasana yang pagilah, tak pergi petang, pagi. Suasana yang menyokong sebab kita masih sihat, masih segar. Ujungnya kan makan sikit sama cucu-cucu, itu satu nikmat juga. Dan akhirnya baru boleh berjalan sikit, jalan jogging seorang-seorang. Atau kalau ada cucu yang besar-besar tu, jom pak kita jalan sama-sama. Sebab berjalan dengan orang muda, kita sembang orang muda. Kalau kita berjalan sambil bersembang, tenaganya habis bersembang. Okey. Tapi kalau kita berjalan seorang-seorang, jalan ikut speed kita. Ikut speed kita maknanya kita rasa nikmat. Sempat zikir, sempat tasbih, contohnya begitu. Jadi ada orang kata, oh kenapa jalan seorang-seorang saja je? Sebab mereka dah main dah macam-macam dah tu, mereka dah sembang macam-macam dah. Maka pilihan untuk bergembira di tempat rekreasi tak boleh dipaksakan. Satu aktiviti semua orang gembira, tak boleh. Okay, sebab itu kita kata belajar seni bergembira. Belajar seni bergembira supaya kita tahu menempatkan apa nikmatnya gembira, apa hasil daripada gembira, dan bagaimana kita nak mengekalkan rasa gembira itu. Kadang-kadang balik daripada berkelah, balik daripada bercuti, kita dah haru biru, itu masalah. Sebab bermakna tempat bercuti itu tidak menyumbang banyak untuk kita dapat ketenangan. Okay, maka sekali lagi kita kata, kenapa? Sebab ketenangan, pertama ketenangan fikiran dulu. Lepas tu ketenangan emosi. Ketiga baru ketenangan hati. Kalau dua ni tak dapat, ketenangan fikiran tak dapat, ketenangan emosi tak dapat, maka kita sulit untuk dapat ketenangan hati. Tanda kita tak dapat ketenangan hati, walaupun selepas bercuti, walaupun selepas berehat, walaupun selepas rekreasi, ataupun selepas berjalan melancong, kita senang marah. Lambat naik kereta, marah. Naik lambat buka kasut, marah. Makan tumpah, marah. Marah semasa dalam perjalanan dan sebagainya. Itu tandanya rekreasi ataupun perjalanan, percutian yang kita buat itu tidak membuahkan ketenangan hati. Okey, apa sebab kita kata ketenangan hati itu penting? Okey. Sebab orang yang mampu untuk menikmati rasa gembira itu ialah orang yang rasa tenang hatinya. Katalah Umi kalau setiap hari dah di PKP ni, sampai sekarang kita kata tak boleh berkumpul lagi, jadi cutinya panjang. Jadi Allah bagi cuti panjang untuk semua penceramah, tak boleh berceramah dah kecuali online. Okey. Maka kita katakan apa cara untuk merasakan bahawa perintah yang sedang berlaku ataupun suasana yang Allah hadiahkan ini tidak membuat kita susah hati. Tidak membuat kita rasa bosan. Tidak membuat kita rasa penat duduk di rumah. Benalah kegembiraan sendiri. Bina kegembiraan sendiri. Kalau Umi kata Umi suka membaca, tapi tak boleh sepanjang hari membaca, jadi juling juga biji mata, bangun pagi baca apa yang perlu. Pertama baca Quran, kedua baca kitab-kitabnya, ketiga itu untungnya ada sembang petang. Umi harus membaca juga apa yang nak disembangkan pada petang ini supaya sembangnya bermakna. Sembang kosong tak boleh, berdosa, buang masa. Okey, walas, demi masa sesungguhnya kamu kerugian. Maka orang yang hatinya tenang sangat sayang dengan waktu.